Baru-baru ini tular di media sosial dengan satu kes misteri yang berlaku di Bukit Jugra. Kami telah berjaya menemukan ramai seorang mangsa yang merupakan penuntut dari IPG Bangi. Sila nantikan kupasan selanjutnya daripada beliau. Saya Irfa, wartawan pilihan anda. Okey, nama saya Nurhazalita Kalisa binti Muhammad Azlan daripada PISMP 5.06 ambilan Jun 2019. Okey, saya baru berumur 21 tahun. Okey, jadi baru-baru ini tergempar mengenai misteri hutan di Bukit Jugra kan. Okey, dan saya merupakan antara salah seorang yang pernah pergi ke tempat tersebut dah. Orang kata macam agak scary sikit kan, tapi masa saya pergi tu macam biasa je lah, tak ada apa yang berlaku lah setakat ni. Jadi masa bermula saya pergi ke sana tu, saya pergi dengan dua orang kawan saya lah, Azwana dan juga Irfa. Kami sama-sama pergi ke Bukit Jugra tu, macam remaja yang lain lah, saja-saja nak pergi hiking semua benda tu kan. Okay. Jadi bila kami pergi ke sana tu, kami pergi bertiga sajalah, tak ada lelaki, just memang kebetulan pula time tu memang kami 3 orang saja. Memang tak ada orang lain lah. Saya pun tak tahulah kenapa kan. Jadi tapi macam biasa je lah, kami pergi je lah kan, hiking macam biasa. Okay. Lepas tu kami pun pergi. Okay. Masuk hutan semua. Okay. Biasalah hutan kan, dia kena naik-naik turun semua tu kan, dia curang semua tu. Okay. Jadi masa kami pergi ke bukit tu, Bukit Jugra tu kan, saya tersesat tahu sebenarnya. Dia sebenarnya macam ni. Masa tu kan saya pergi dengan 3 orang kan. Jadi pada masa tu 2 orang kawan saya dia dah pergi dulu tinggalkan saya lah, sebab masa tu tali kasut saya ni terbuka. Jadi macam mengambil masa yang agak lama jugalah, sebab agak sesikit nak pasang tali kasut saya ni. Jadinya diorang pula time tu tak perasan yang diorang dah tinggalkan saya, sebabnya diorang macam berborak-borak. Sebab time tu saya kat belakang diorang kan, diorang berdua dekat depan, saya seorang je kat belakang. Jadi agak jauh jugalah. Macam kiranya bila saya dah habis siap ikat tali kasut tu, diorang berdua dah pergi dah. Memang totally hilang. Memang saya tak nampak langsung lah. Biasa kan kita macam, kalau kita kan sekejap je kan betulkan tali kasut kan. Tapi memang time tu memang tak nampak lah. Jadinya saya macam time tu memang stuck gila. Macam ya Allah, memang lost gila. Memang bayangkan nak kita sesat-sesat seorang-seorang kan kat dalam hutan. Memang lost gila. Jadi bila saya pergi, saya pun macam memang, tapi masa tu saya terfikir lah macam kalau kita sesat kan, macam kita ada buat something kan. Jadi saya barulah teringat yang masa saya pergi ke hutan tu, saya ada buat tanda lah, kalau takut berlaku sesat kan. Jadi betul-betul pula saya sesat. Jadi saya cari balik tanda-tanda yang saya telah buat tu. Okay, antara yang saya buat ialah dengan saya ikat tali dekat pokok untuk menandakan kawasan lah. Maksudnya saya dah pernah lalui kawasan tu. Okay, jadi saya ikut balik tali-tali yang saya dah ikat dekat pokok tu. Okay, lepas tu ada lagi satu, saya dengar kalau kita tersesat, kita kena ikut kan macam pokok kan dia ada akar kan. Jadi kalau kita tengok akar dia mostly banyak kat belah kanan ke kat kiri. Jadi time tu saya nampak macam akar tu banyak belah kiri lah. Jadi saya pun ikutlah arah ke belah kiri. Saya pun jalan-jalan, agak tak ada lama sangat, tapi boleh lah, agak lama jugalah. Lepas tu kebetulan saya nampak dekat situ ada penanda. Penanda tu saya rasa lah maybe Azwana dan juga Irfa yang membuat tanda tu, sebab diorang dah tak nampak saya kat mana kan. Lepas tu diorang pun buat tanda macam yang batu tu, batu-batu kecil, diorang pun susun jadi anak panah. Jadi bila tengok anak panah tu, saya pun ikut lah, macam arahnya suruh terus belok ke kanan. Jadi pun saya ikut je tanda-tanda anak panah tu. So bila saya jalan-jalan, jumpa lagi tanda-tanda untuk saya keluar daripada hutan tu lah. Antaranya diorang juga yang buat. Saya rasa maybe diorang juga yang buat, sebab kami kan satu batch kan. Jadi kami telah belajar pasal benda ni.
Jadi yang saya tengok ialah macam ada diorang buat macam diorang ambil 2 ranting ataupun 2 dahan lah macam tu, saya rasa lah antara dahan ataupun ranting dia buat macam bentuk X. Maksudnya dia macam nak menandakan yang saya tak boleh lalu jalan tu. Macam tu lah saya rasa. Jadi saya pun tak ikut lah jalan tu. Jadi bila saya jalan-jalan lagi, saya macam dah macam dah nak apa, orang kata dah nak keluar lah daripada bukit tu kan. Lepas tu saya nampak dekat situ macam diorang susun daripada batu besar, batu sederhana, batu kecil yang macam nak menandakan lah bahawa saya kena stop dekat situ. Maybe agaknya bila diorang suruh saya stop kat situ, diorang macam tengah nak cari saya lah kot kan. Jadinya saya pun stop lah dalam around like 5 minit macam tu. Alhamdulillah diorang pun jumpa lah saya. Jadi saya rasa betul-betul dia gila lah. Ya Allah, siapa je kan tak takut kan kalau tersesat seorang-seorang kat situ. Jadinya lepas kami bertiga dah bertemu kembali tu, kami pun macam rega lah kan. Lepas tu saya macam nak dekat nangis jugalah time tu sebab saya tiba-tiba lost kan. Nasib baiklah ada orang tolong saya. Saya pun macam ada buat penanda. Jadi alhamdulillah lah kami semua dapat dijumpakan kembali. Okay, jadinya lepas kami dah hiking kan. Hiking kan macam tu naik, lepas kita turun kan. Okay. Lepas kami bertiga turun tu, jalan-jalan dalam 10 minit macam tu, dekat situ ada kawasan sungai. Kawasan sungai lah. Biasa dia memang dekat bukit ataupun tema ada sungai lah kan. Okay. Jadi bila dekat sungai tu, tiba-tiba kami bertiga lihat ada seorang budak macam baya darjah 1, 6 tahun gitulah. Macam kecil je, tak tinggi mana. Kami dengar tau daripada jauh dia jerit, "Tolong, tolong, tolong." Kami macam siapa yang jerit tu? Sebab memang setahu kami, memang kami bertiga je yang hiking kan time tu. Lepas tu kami pun pergilah, kami lari cepat-cepat. Tengok, rupa-rupanya budak tu dia lemas dekat dalam sungai tu. Dia kan macam gabra lah kan. Kami pun tak tahulah, dia panik kan. Tak semena-mena kami terus jerit, "Tolong, tolong, tolong." Padahal memang tak ada orang asing kat situ. Jadi saya pun macam okay. First thing kita kena buat, kita macam jangan panik. Okay, apa-apa pun jangan panik. Okay, lepas tu saya tengok around sekeliling. Okay, ada tak bahan-bahan ataupun benda yang kita boleh selamatkan budak tu. Kiranya macam bahan untuk budak tu pegang kan. Sebab dia still tak dalam mana, masih agak dasar. Tapi kalau budak kecil yang seumur macam tu memang akan lemas lah kan. Okay. Jadi pun saya ambil lah satu dahan kayu ni. Agak besar jugalah. Maksudnya kira agak kuat untuk tampung budak tu. Okay, jadi pun saya hulur dekat budak tu. Bila saya hulur, maksudnya saya memang tak kenalah kan dekat dasar sungai tu sebab agak panjang kan kayu tu. Saya pun pergi hulur dekat budak tu. Lepas tu alhamdulillah budak tu dapat capai kayu tu dan kami pun tarik sama-sama kayu tu dan alhamdulillah budak tu pun diselamatkan. Macam tu lah ceritanya. Lepas kami dah selamatkan tu, okay, macam bagilah macam nasihat cakap jangan main kat situ sebab seorang-seorang kat dalam hutan ni. Lepas tu budak masa kami dah lepas selamatkan tu, dia tak tahu dia pergi mana. Dia terus macam dah tak ada lah kan. Okay, lepas tu bila dah tak ada tu, okay, kami pun letak baiklah dahan yang kami gunakan tu. Okay. Lepas tu kami teruskan lagi perjalanan kami sebab di tengah ni kan hiking semua tu. Lepas tu kami teruskan perjalanan. Jalan-jalan lagi. Tak sampai 10 minit kot saya rasa. Dekat je kan. Tak sampai 10 minit daripada tempat sungai tu, kami nampak ada satu kumpulan ni lah tengah buat abseiling yang daripada yang kita guna guna abah-abah tu kan, yang turun daripada lereng bukit yang curam tu, daripada atas ke bawah lah. Kami nampak macam ada dalam 5 ke 6 orang macam tu. Okay. Sebabkan kami tak tahu nak buat apa, jadi kami bertiga pun pergilah ke tempat orang berkumpul tu kan. Dia main abseiling tu lah.
Dan macam nak try lah buat, tapi agak ramai juga masa tu. Jurulatih untuk nak buat abseiling ni dia tengah bagi briefing lah ataupun taklimat tentang macam mana nak main abseiling ni punya 400 betul lah. Dan antara yang saya dengar lah, iaitu mengenai macam peralatan ataupun alat yang digunakan masa untuk buat aktiviti abseiling tu lah. Antaranya ialah macam biasalah semestinya tali, topi keselamatan, seat harness. Seat harness tu yang abah-abah yang kita pakai orang kita punya nak duduk ni kan. Okay, lepas tu macam carabiner, descender iaitu yang penurun tu. Okay, lepas tu macam ceiling, kasut, lepas tu pelindung lutut, pelindung kaki dan juga sebagainya lah. Okay, jadi macam masa tu memang jurulatih memang sambil bagi taklimat tu, sambil tu juga dia macam memakai lah alat-alat keselamatan untuk main abseiling tu lah kan. Okay, ada lah juga jurulatih tu dia memberi taklimat ataupun bagi tahu mengenai langkah-langkah keselamatan ketika melakukan aktiviti abseiling ni. Okay, yang perkara paling utama iaitu kita mestilah memakai pakaian yang sesuai. Jangan pakai pakaian yang tak sesuai pula kan. Okay, lepas tu macam biasalah kena periksa alat-alat abseiling ni sebelum dan juga selepas menggunakannya. Dan yang paling penting, lepas kita dah gunakan alat abseiling tu, kita kena selenggarakan. Okay, lepas tu apa yang saya dengar, apa yang kita kena buat kalau lah sewaktu aktiviti abseiling tu yang kita lakukan tu, kalau kita ada mengalami kecederaan, kena time tu juga kena bagi tahu guru. Okay, lepas tu macam biasalah dalam aktiviti abseiling tu mestilah ada peraturan kan. Okay, jadi kita pun kena patuhi peraturan yang ditetapkan untuk mengelakkan insiden yang tidak diingini tu berlaku. Okay. Jadinya lepas kami dah tengok semua tu, tengok diorang buat abseiling lah. Okay. Jadi nak dekat maghrib kan, jadi kami pun cepat-cepat lah nak balik. Sebab mesti orang kata maghrib ni macam tak elok lah kan. Jadi kami bertiga pun cepat-cepat balik, naik kereta semua. Lepas tu bila kami dah balik tu, dalam 2 minggu gitu lah, 2 minggu kemudian tiba-tiba ada viral lah mengenai misteri Bukit Jurani lah, misteri hutan Jurani. Okay. Tapi saya dikabarkan bukit tersebut telah lama terbiar. Tiada sebarang aktiviti yang boleh dijalankan dan orang awam juga tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan tersebut. Oh ya ke? Tapi yang hari tu saya dengan kawan saya pergi tu, yang kami selamatkan budak tu dan yang kami tengok orang ramai buat abseiling tu siapa? Keseluruhannya, apa yang boleh dikatakan ialah aktiviti-aktiviti dalam program Bina Insan Guru ini yang merangkumi kembara dan ikhtiar hidup, aktiviti talim tinggi dan juga aktiviti di air merupakan pembelajaran di luar kelas, iaitu dalam konteks situasi sebenar dalam pembentukan daya intelek, nilai, akhlak, keguruan dalam kalangan guru-guru pelatih sendiri, di mana ianya untuk membina kualiti insan guru selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Okay. Pertama sekali, matlamat dan objektif aktiviti yang dijalankan dalam program Bina Insan Guru ni adalah berfokus untuk menghayati ciri-ciri kerohanian. Okay. Antaranya ialah iaitu kita bersyukur dengan ciptaan awal, dengan konteks lain dengan cara kita mencintai alam sekitar, serta kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala iaitu tawakal. Mana dia juga tak lari daripada ciri-ciri penting bagi kehidupan seorang guru, yang mana perlu menghayati dan menampilkan peningkatan ilmu, perhatian dan amalan yang patuh kepada ajaran agama. Okey, bagaimana pula dengan nilai etika? Jadinya, nilai etika ni dapat dilihat melalui nilai-nilai daripada sudut sosial, di mana antara nilainya adalah memupuk kerjasama, kepimpinan, semangat berpasukan dan banyak lagi, di mana kesemua nilai ini boleh diperolehi melalui pengalaman melaksanakan ketiga-tiga aktiviti. Dan juga ianya menekankan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan sebagai ejen perubahan kepada murid-murid yang wajar dicontohi. Akhir sekali, tidak lengkap segala perkara yang disebutkan tadi sekiranya
tiada penerapan akhlak keguruan semasa aktiviti dijalankan. Okey, dari sudut pandangan saya, akhlak dan personaliti seorang guru juga diperolehi melalui aktiviti ataupun program bina insan guru ini, di mana seorang guru perlu memiliki tingkah laku terpuji, disiplin dan kemantapan jati diri bagi memastikan personaliti ini menjadi ikutan dan contoh yang baik kepada murid-murid. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.